Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan tempatan untuk jam ini iaitu berkaitan dengan ini adalah pendanaan untuk PKS. Dana permodalan semula perusahaan kecil dan sederhana PKS bernilai RM600 juta dalam bentuk equity dilancarkan secara rasmi pada Isnin bagi usahawan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dana itu sebahagian daripada program Semarak Niaga yang diperkenalkan sewaktu bajet 2022 bagi memastikan pertumbuhan semula PKS, menggalakkan pengembangan perniagaan serta mengawal tahap keberhutangan mereka melalui penyelesaian pembiayaan yang lebih inovatif. SME Bank memperuntukkan RM200 juta untuk dana itu. Unit penyeraju agenda Bumiputra teraju RM300 juta, manakala Bank Simpanan Nasional menyumbang RM100 juta. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SME Bank, Dato' Arya Putra Ismail berkata, menerusi dana tersebut, usahawan PKS akan dapat menstrukturkan semula keperluan kewangan perniagaan mereka. SME Bank bersama-sama dua rakan strategik kami iaitu BSN dan juga Teraju bekerjasama dengan mengumpul dana sebanyak RM600 juta bagi penyaluran kepada usahawan-usahawan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Walau bagaimanapun penyaluran dana ini adalah dalam bentuk equity. Ini berbeza dengan cara kita membantu para usahawan seperti yang sebelum ini. Pada kali ini RM600 juta ini akan disalurkan kepada SME yang terjejas berpotensi tetapi terjejas teruk akibat COVID-19, di mana mereka boleh datang kepada SME Bank untuk mendapatkan kemudahan suntikan dana equity ini sehingga sebanyak RM5 juta dan tempoh barang balik adalah 5 tahun sehingga 5 tahun. Dan anggaran dividen setahun adalah 6%. Dana tersebut menawarkan pelaburan ekuiti sehingga RM5 juta untuk usahawan yang layak. Ia juga boleh digunakan bagi keperluan modal kerja dan tempoh bayaran balik hingga 5 tahun dengan anggaran kadar dividen 6% tahun. Sebagai nilai tambah, beliau berkata usahawan yang layak akan mengikuti program Equity Malaysia yang akan dijalankan oleh Center for Entrepreneur Development and Research Sdn Bhd, anak syarikat SME Bank yang juga rakan pelaksana program berkenaan. Baik, seterusnya bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet 2023 perlu dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat agar semua intipati yang terkandung dalam belanjawan persekutuan itu dapat dilaksanakan. Ismail Sabri berjanji akan melaksanakan segala inisiatif dalam bajet 2023 jika terus diberi mandat sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-15. Katanya beliau tidak dapat menjamin apa yang dijanjikan sebelum ini sekiranya orang lain mengambil alih tampuk pemerintahan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Ramah Mesra Perdana Menteri bersama peserta Felcra, Risda dan warga orang asli di Arena Merdeka di Tapah pada Isnin. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah umumkan bajet. Macam-macam yang kita nak bagi kepada rakyat ni. Semua kita nak bagi ni. Orang kampung yang paling banyak dapat ni. Tapi kita belum lulus lagi bajet tu. Kita kena bentang dulu. Kita akan bentang sekali lagi. Sebelum akhir tahun kita akan bentang sekali. Jadi kalau orang lain merintah, saya tak jamin lah dapat apa yang dijanjikan. Kalau kita merintah, saya lagi jadi Perdana Menteri, insya-Allah semua bajet yang dibentangkan akan kita luluskan demi kepentingan rakyat. Kerajaan bersetuju pada dasarnya untuk menghapuskan hutang lapuk peserta Felcra berhad berjumlah RM223.8 juta yang melibatkan 20,000 peserta di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata persetujuan itu dibuat mengambil kira ketidakmampuan peserta melunaskan hutang lapuk lebih 30 tahun yang disebabkan hasil rendah dan projek kurang berdaya maju. Bagaimanapun katanya perkara itu masih perlu dibawa ke mesyuarat kabinet untuk diluluskan. Sehingga Disember 2021, 323 projek dengan keluasan 22,173 hektar dikenal pasti sebagai projek kurang berdaya maju. Jadi kalau hasilnya kurang, saya faham macam mana nak bayar hutang. Kalau kita potong
lagi sesak. Jadi kerajaan sedapkan itu. Sebelum ini, media melaporkan hutang lapuk itu adalah kos perbelanjaan pengurusan tanah dan penanaman kelapa sawit bagi peserta Felkra Berhad yang perlu ditolak selepas hasil kelapa sawit dituai. Bagaimanapun, hasil tuaian kelapa sawit di tanah peserta tidak memadai untuk membayar balik kos yang dibelanjakan oleh Felkra sebelum itu. Ia menyebabkan akaun peserta direkodkan sebagai berhutang dengan pihak Felkra sehingga diwarisi kepada generasi hari ini. Kadar faedah yang lebih tinggi dan pemulihan ekonomi yang kukuh berkemungkinan meningkatkan hasil dan prospek keuntungan bank-bank Malaysia menurut Fitch Ratings. Kemerosotan kredit bagaimanapun berkemungkinan meningkat tetapi kekal terurus, tambah firma itu. Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan atau KUAP berhasrat untuk meningkatkan dan menambah baik pendedahan antarabangsanya berikutan strategi kepelbagaian dan perjalanannya untuk mencari pertumbuhan di peringkat global sambil memfokuskan kepada 3 sektor dalam pasaran domestik. Ketua Pegawai Eksekutif KUAP Nick Amlizan Mohamed berkata dana itu telah melabur di lebih 40 negara dan berminat untuk mendapatkan sebarang peluang yang memberikan pulangan lebih besar tanpa melihat hanya kepada negara sasaran tertentu. Jabatan Perangkaan sedang melaksanakan kajian mengenai pola pendapatan dan kemudahan asas iaitu elemen penting kajian semula Indeks Harga Pengguna IHP pada tahun depan sekaligus memberi gambaran sebenar mengenai kadar inflasi negara. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata kajian pola pendapatan tersebut akan memberi kesan kepada relatif kewajaran sesuatu barangan atau elemen dalam IHP. Laporan penuh di saluran 501 dan netsarawani.com serta dagangnews.com. Baik, bagi melihat lebih lanjut tentang keadaan ekonomi dari sudut menjelang Malaysia memilih ini, sudah pasti kita melihat kepada bagaimanakah pewujudan dasar yang lebih kukuh. Tapi terlebih dahulu untuk kita fahami keadaan ekonomi semasa, ada banyak data dan juga angka ekonomi yang sudah pun dikeluarkan dan dipaparkan dan juga disajikan kepada anda semua untuk memahami keadaan semasa ekonomi. Saya membawakan rakan tugas Nina Rosman. Ada angka-angka ekonomi yang boleh dikongsikan pada ketika ini, termasuk juga sentimen. Nina, kongsikan. Baik, terima kasih Najib. Kalau kita dapat lihat sepanjang tahun ini, saya dah rakan penyampaian agak awal ini termasuk Najib di sini. Kita telah bawakan perkembangan data-data terkini mengenai prestasi ekonomi, iaitu mengenai prestasi ekonomi termasuk juga dalam setiap bahagian dari sektor. Jadi kali ini saya nak imbas kembali antara perangkaan terpenting yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSM. Itu mari kita mulakan dengan prestasi ekonomi Malaysia. Jadi bagaimanakah prestasi ekonomi Malaysia sepanjang tahun ini? Antara perangkaan penting yang kita dapat lihat, yang pertama sekali kita dapat lihat iaitu unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK 2022 dijangka pada tahun ini akan meningkat sebanyak 5.1%, termasuk juga dengan sorotan statistik iaitu ekonomi Malaysia Indeks Pelopor mencatatkan tingkatan setakat Julai 2022 sebanyak 4.1%. Ia mengekalkan pertumbuhan positif namun ia lebih rendah berbanding Jun iaitu sebanyak 5.3%. Manakala kalau kita dapat meneliti sektor luaran Malaysia Ogos 2022 iaitu ekspor mencatatkan sebanyak 141.3 bilion ringgit iaitu peningkatan 48.2%. Dan bagaimana pula import juga mencatatkan peningkatan sebanyak 124.4 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 67.6%. Dan kali ini kita dapat lihat juga yang keempat, prestasi pasaran buruh setakat Julai 2022 ini di mana anda dapat lihat penduduk yang bekerja sudah meningkat kepada 4.5%, manakala kadar pengangguran merekodkan sebanyak 3.7%. Antara prestasi ekonomi Malaysia yang anda dapat lihat lain adalah indeks pengeluaran perindustrian IPP Julai juga meningkat sebanyak 12.5%. Ini adalah prestasi tahun ke tahun termasuk juga dengan nilai jualan sektor pembuatan mencatatkan peningkatan sebanyak 23.8%. Manakala kalau kita teliti dengan nilai jualan sektor borong dan runcit Ogos tahun ini meningkat pada 133.7 bilion iaitu peningkatan dari tahun ke tahun 33.7% yang direkodkan pada Ogos tahun ini. Dan apabila kita tengok pada indeks harga pengguna IHP Ogos tahun ini juga mengalami kenaikan sebanyak 4.7% termasuk juga dengan IHP
IPR, indeks harga pengeluar, yang dicatatkan peningkatan sebanyak 6.8%. Walaupun kita masih menunggu baki tahun ini untuk melihat prestasi keseluruhan ekonomi Malaysia pada tahun 2022, namun data-data terkini yang dibawakan oleh DOSM ini menunjukkan memberi harapan dan keyakinan bukan sahaja dalam kalangan pelabur tetapi terhadap rakyat bahawa negara kita mampu untuk mencapai pertumbuhan dan pemulihan ekonomi jangka panjang. Oleh itu, kita juga harus ambil kira dengan laporan yang dikeluarkan oleh jabatan-jabatan organisasi, termasuk juga dengan laporan yang dikeluarkan oleh antarabangsa yang mengatakan bahawa kita kemungkinan tahun depan akan mengalami kelepapan ekonomi dan kemelesetan. Ini adalah antara akibat punca faktor luaran seperti pengukuhan dolar Amerika Syarikat, termasuk juga dengan perang Rusia-Ukraine yang berterusan dan juga dengan kelepapan ekonomi China yang merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia. Jadi ini membuatkan orang ramai takut, termasuk juga dengan Ketua Pegawai Eksekutif CEO yang bimbang akan nasib perniagaan mereka. Jadi mari kita lihat hasil kajian daripada KPMG International. Bagaimanakah jangkaan CEO ini terhadap kemelesetan ekonomi pada tahun depan. Jadi apabila kita dapat lihat di sini di mana unjuran kemelesetan ekonomi tahun depan yang dijangkakan oleh CEO di rantau Asia Pasifik, sebanyak lebih 50% menjangkakan kemelesetan itu adalah sederhana dan singkat. Manakala lebih hampir 60% akan mengambil langkah awal untuk mendepani keadaan tidak menentu yang akan datang. Dan ini adalah unjuran yang dilakukan oleh CEO rantau Asia Pasifik. Jadi bagaimana pula dengan tahap keyakinan CEO ini? Lebih 70% yakin dengan daya tahan syarikat untuk berdepan cabaran dalam tempoh 6 bulan berikutnya. Dalam tempoh yang sama, 71% bahawa yakin terhadap daya tahan negara masing-masing di mana mereka percaya bahawa negara mereka mampu menempuhi kemelesetan ekonomi ini. Jadi ini adalah tahap keyakinan CEO yang kita dapat lihat. Jadi kita perincikan lagi bagaimanakah tindak balas dalam tempoh 6 bulan yang akan datang ini. Kita dapat lihat di sini antara lebih 40% CEO merancang untuk membekukan pengambilan pekerja dan lebih 40% juga mengatakan mereka akan mengurangkan margin keuntungan di mana 43% akan mengurangkan kos dengan menaikkan harga barangan ataupun perkhidmatan. Dan apa yang lebih membimbangkan ini adalah sebanyak 29% ini akan memberhentikan sementara atau mempertimbangkan semula usaha alam sekitar sosial dan tadbir urus ESG, manakala 47% ini bercadang melakukan perkara ini dalam beberapa bulan yang akan datang. Dan ini adalah tindak balas dalam tempoh 6 bulan akan datang. Jadi bagaimanakah CEO ini melihat perancangan terhadap sumber modal alternatif? Dan kita dapat lihat lebih kurang ini adalah angka-angka lebih 50%. Hampir 70% mengatakan CEO melihat ketersediaan modal bagi pelaburan baharu akan memberikan kesan kepada organisasi masing-masing. Dan lebih 60% mengatakan mereka akan memperuntukkan lebih banyak pelaburan modal untuk beli teknologi baru. Manakala 65% pula mengatakan mereka akan mempertimbangkan perkongsian baharu untuk meneruskan transformasi digital. Mungkin ada yang ambil tahu dan mungkin ada yang tidak ambil tahu. Tapi perkembangan data-data ini menunjukkan bagaimanakah tahap pembangunan negara kita. Adakah ekonomi kita sihat? Kenapa ia naik dan kenapa ia turun? Dan adakah usaha yang dilakukan sekarang perlu diteruskan dan dan bagaimana penambahbaikan yang boleh kita lakukan? Dan ia juga begitu penting untuk kita teliti data-data ini untuk kita faham perkara-perkara yang mempengaruhi ekonomi negara kita. Dan yang paling utama, Najib, apakah kesan dan impak yang dirasai oleh rakyat sendiri, Najib? Okey, itu antara data yang saya kira itu kita rangkumkanlah, ada perinciannya lagi dan sebagainya. Tapi untuk kita mengulas, ini adalah bukaan data supaya kita faham keadaan semasa dan kita bawakan kepada apa perkembangan dalam konteks masa ketika ini, iaitu menjelang Malaysia memilih. Kita bawakan pakar ekonomi kita, Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Doktor, mungkin kalau kita melihat ekonomi dunia ini dijangka meleset tahun depan. Seperti yang Nina bentangkan tadi, ramai CEO di Asia Pasifik pun merasakan bahawa mereka bersiap sedia ataupun mereka merasakan mungkin ada meleset untuk tempoh singkat dan sebagainya, berubah-ubah. Tapi faktanya adalah kemelesetan itu akan berlaku
di peringkat antarabangsa. Cuma severity itu mungkin berbeza pada pandangan masing-masing. Bagaimana kita melihat tahun hadapan dari segi dasar fiskal juga harus mampan dan juga tepat untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi pada tahun hadapan. Mungkin ini juga menuntut pasukan pembuat polisi yang lebih utuh, Doktor. Bantu kami juga untuk faham kepentingan memiliki keutuhan pentadbiran dalam mengemudi negara dalam tempoh pemulihan ketika ini, Doktor. Baik, Najib. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Baik, Najib. Perkara ini saya masih ingat kita pernah ulas ketika mana saya di Malaysia dahulu beberapa bulan yang dulu, isu yang sama kita bincangkan juga ya. Kita lihat, kalau kita lihat perspektif masa hadapannya 2023 terutamanya paling dekat, yang memang majoriti kita pemerhatian di luar sana mendapati menunjukkan ya spesifiknya keadaan ekonomi yang lebih muram di tahun hadapan, dengan jangkaan ekonomi global akan bertumbuh di sekitar 2.9% hingga 3.0%, yang mana bagi Malaysia, kita sebuah negara yang kecil dan kita sebuah negara yang terbuka yang berdagang, impak ekonomi global yang perlahan sudah pastinya memberi impak pada ekonomi Malaysia. Dan ini telah pun diutarakan di dalam pembentangan bajet yang lepas ya, yang mana unjuran untuk ekonomi 2023 untuk Malaysia adalah lebih rendah berbanding dengan unjuran tahun ini, iaitu sekitar tahun ini kata silap saya sekitar 6.0% hingga 7%. Jadi Nina ada utarakan jangkaan dosa 5.1% ya, 5.1% ya tahun 2022, dan kita jangkakan 2023 kalau keadaannya seperti sedia kala seperti mana berlaku pada ketika ini, pertumbuhan itu akan lebih rendah, mungkin berada di paras 5% ataupun 4% ya. Jadi keadaan ini menuntut kepada satu pendekatan, satu tadbir urus yang begitu kukuh. Terutamanya kita pernah bincang sebelum ini juga, sepatutnya dalam keadaan begini apa yang perlu dilakukan oleh sebuah negara adalah ini memerlukan campur tangan kerajaan yang aktif dalam memastikan impak global, ekonomi global itu tidak sangat memberi impak kepada Malaysia. Ini menuntut kepada perbelanjaan kerajaan yang lebih aktif, perbelanjaan ke atas perkara-perkara yang dapat mengimbangi kos sara hidup terutamanya ya. Perlukan sebab tahun hadapan ni kita berada dalam dua situasi. Kita dalam situasi yang untuk memulihkan ekonomi, dalam yang sesama adalah situasi untuk memulihkan kos sara hidup. So kedua-dua ini perlu seiring. Saya nampak pembelanjaan kerajaan yang aktif bukan sahaja dalam masa singkat ni untuk mengimbangi kos sara hidup, juga untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Terusnya juga untuk memastikan kerajaan perlu buat perkara-perkara yang sepatutnya kita buat lama dulu, terutamanya dalam aspek keselamatan makanan ya. Pelaburan ke atas sektor pertanian, menggalakkan pengeluaran makanan perlu diutamakan. Kita bimbang krisis ini akan menyebabkan kesan kepada rantaian bekalan makanan keseluruhannya. Jadi kita tidak mahu krisis ekonomi ini akan menjadi satu keadaan yang mana rakyat menghadapi kesusahan untuk memastikan kelangsungan hidup. Jadi doktor, kita juga sudah saksikan kerajaan campuran yang mungkin telah mencetuskan polisi yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Jadi apabila kita juga nak teliti bagaimanakah dasar politi ini secara tidak langsung mencetuskan ketidaktentuan dan juga mengganggu keyakinan pasaran. Jadi sekiranya kita tak menyaksikan sekali lagi kerajaan campuran ini, jadi bagaimanakah kita dapat apakah kita punya backup plan ataupun kita punya resepi untuk menjamin kejayaan? Nina, Najib, kita ni sebenarnya kalau kat Malaysia, kita ni 3-4 tahun lepas kita ni dah penat sebenarnya. Perubahan pucuk kepimpinan berlaku dalam keadaan yang agak cepat. Ini menyebabkan seorang driver nak bawa ke sebelah sini, seorang driver nak bawa ke sini, seorang driver nak bawa ke sini. Lama-lama kita yang duduk kat belakang kat kereta ni penat.
Sebab kita destinasi kita tu terganggu perjalanan itu secara analoginya. Jadi kalau boleh saya ingin melihat satu keadaan yang mana satu benda yang lebih utuh, maksudnya perkara-perkara yang dari segi dasarnya, kalau contohnya kalau apa yang dibentangkan bajet baru-baru ini satu keadaan yang kita katakan contohnya baik, jadi siapa saja yang nak ambil alih teruskan dengan dasar perkara tersebut, jika boleh ditambah baik lagi dengan keadaan semasa. Yang itu yang kita mahukan. Kita tidak mahu situasi dia berubah secara besar. Jadi perubahan besar ini menyebabkan bukan saja impaknya kepada kita rakyat Malaysia, ini juga memberi sentimen kepada pelabur, terutamanya bila kita cakap pasal ringgit. Ringgit itu bukan saja dipengaruhi oleh kadar faedah yang dibuat oleh bank, dibuat di Amerika Syarikat, malah ringgit juga dipengaruhi oleh keyakinan pelabur ke atas ekonomi Malaysia. Sejauh mana dasar kita konsisten, sejauh mana dasar kita mesra pada perniagaan, dan sejauh mana dasar kita ini menyokong kepada pertumbuhan ekonomi. Itu yang penting untuk kita perkukuhkan di masa hadapan. Sebabnya landasan dah jelas. Kita ada rancangan Malaysia ke-12 yang memberi landasan 2025 kita nak ke mana. Jadi perincian untuk rancangan untuk bajet itu perlulah seiring dengan rancangan Malaysia ke-12, dan juga bajet itu perlulah bajet yang boleh menangani krisis cyclical seperti mana yang kita hadapi pada ketika ini. Contohnya bagaimana kita untuk tanangani ringgit. Saya tak nampak dalam rancangan dalam bajet 2022 satu perkara berkaitan dengan ringgit diperbahaskan secara detail. Ya. Doktor, tunggu di talian. Saya suka doktor bawakan tentang ringgit. Nina, bawakan apa kedudukan ringgit kita semasa datanya dulu, Nina. Sebelum saya nak tanya soalan tentang ringgit ni kepada Dr. Yusof Sari. Nina. Baik Najib dengan doktor, saya akan kongsikan data daripada Trading Economics, di mana kalau kita dapat lihat prestasi wang ringgit setakat 3 bulan inilah, kalau kita dapat lihat ini meningkat, di mana yang menunjukkan data-data ini meningkat, mata wang kita meningkat. Namun kalau kita tidak boleh terdaya, walaupun ia meningkat, ini bermakna nilai prestasi wang ringgit kita berada di tahap yang lemah. Dan seperti yang kita dapat lihat setakat Julai, Ogos, September sehingga Oktober, ini nilai mata wang ringgit kita menunjukkan berada paras lemah, iaitu sekarang ini adalah 4.717 ringgit, dan ini menunjukkan apakah trend yang menyebabkan penyusutan wang ringgit dan apakah kita harus faham apakah kesan-kesannya terhadap ekonomi. Dr. Yusof Sari, ringgit kita ini semakin lemah seperti doktor sebutkan juga tadi, tak adalah langkah yang jelas dinampak dalam bajet 2023 mungkin. Nanti akan dibentangkan balik hujung tahun ni, kata Perdana Menteri kita. Dr. Yusof, bagi kami ini yang bergaji dalam nilai ringgit, mungkin ini sudah pasti adalah memberikan kesan langsung dan juga tidak langsung kepada kami. Bergantunglah kepada tahap kepenggunaan kita sendiri. Namun kalau kita melihat banyak juga ini dipengaruhi faktor luaran seperti doktor sebutkan juga. Mungkin bagaimana untuk melihat penyelesaian ini? Kerana semakin lama ketidaktentuan wujud dalam arena politik sebagai contoh, mungkin semakin sukar untuk kita kawal kedudukan ringgit kita. Adakah mampu kita kawal ringgit kita ini pasca pilihan raya nanti pada pandangan doktor? Itulah, ini situasi kalau kita gatal kepala yang tak gatal ni. Itulah situasi yang boleh saya tunjukkan. Jauh kepala saya boleh saya tengok keadaan Nina tunjuk tadi 4.7 kan. Tapi situasi memang tidak nampaknya menunjukkan peningkatan kelemahan ringgit berterusan di pasaran di luar sana. Perkara ini penting Najib, sebab kita ni banyak bergantung kepada import daripada luar, terutamanya import makanan, ya. Jadi peningkatan kelemahan ringgit bermaksud kos import lebih mahal. Jadi apabila kos import lebih mahal, produk di dalam Malaysia akan menjadi lebih mahal. Dan ini jika dapat diimbangi dengan peningkatan gaji, maka ini akan lebih baik. Tetapi kita semua sedia maklum bahawa peningkatan gaji kita yang berlaku di Malaysia adalah tidak berapa dapat mengimbangi dengan kos peningkatan harga di luar sana. Jadi bergerak ke hadapan, kalau saya bersentuh tentang, kita bercakap tentang kerajaan baru kan, kalau boleh kerajaan baru yang membentangkan bajet nanti adalah address lah isu ini dengan lebih baik, iaitu berkenaan dengan ringgit. Yang kedua saya terlupa tadi, iaitu berkenaan gaji. Gaji minimum tu tidak cukup, Najib, ya, Lina, tidak cukup. Dalam Economic Outlook 2023, kami bersama dengan MOF ada tulis satu chapter berkaitan kat situ berkaitan dengan pentingnya nilai gaji itu perlu ditingkatkan lebih tinggi daripada kadar sekarang, kerana ia akan memberi manfaat kepada semua pihak.
pengeluar pun dapat manfaat, ekonomi pun dapat manfaat secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau ringgit ini nak di sekarang ni 4.7 itu saya satu keadaan yang agak meruncing kepada negara kita. Jadi kalau kita nak tambat ringgit itu, saya tidak pasti dengan keadaan adakah kos reserve kita cukup untuk menambat ringgit. Dalam masa sama, tambatan ringgit itu juga akan berimplikasi kepada daya saing juga. Jadi kalau kita tidak mahu tambat ringgit, jadi bagaimana ataupun kaedah bagaimana untuk kita meyakinkan kembali ringgit? Itu yang berbalik kepada keyakinan pelabur. Kita harap siapa saja yang memimpin Malaysia selepas ini, yang menjadi driver Malaysia selepas ini, boleh membantu untuk mengurangkan pencurang ringgit ini. Ini satu benda indikator yang sangat baiklah kalau kita nak tengok salah satu indikator kerajaan mana yang akan lebih menyantuni rakyatnya. Dua perkara lah kot Najib ya. Satu ringgit, satu lagi pasal gaji. Kita tengok siapa yang macam mana nanti. Okey. Dr. Yusof, terima kasih kerana memberikan dan juga berkongsi pandangan tersebut awal pagi bangun di UAE untuk bersama dengan kami di Malaysia ini. Terima kasih Dr. Yusof kerana memberikan pandangan tersebut. Ini adalah untuk kita melihat bagaimanakah untuk menjelang Malaysia memilih dan juga kepentingan memiliki kerajaan yang lebih kukuh dalam mengemudi cabaran ekonomi pada ketika ini. Baik, kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini. Encom Nilex berhad merekodkan untung bersih sebanyak 20 juta ringgit pada suku pertama berakhir 31 Ogos 2022 daripada 9 juta ringgit yang direkodkan bagi tempoh sama tahun sebelumnya. BioInico Sdn Bhd BioInico bersedia untuk mengembangkan jualan bahan api biojisimnya seiring dengan peningkatan permintaan dari negara seperti Jepun, Korea Selatan, Thailand dan Filipina. Pengarah urusannya Oliver Yeo berkata Jepun ialah pasaran biojism kelima terbesar di dunia dengan kerajaan negara itu beralih daripada pergantungan fosil kepada tenaga boleh diperbarui RE, menyasarkan untuk menyumbang 22% hingga 24% daripada campuran elektriknya menjelang 2030. Untung bersih LPI Capital Berhad susut 29% kepada 74.75 juta ringgit pada suku ketiga berakhir 30 September 2022 berbanding 105.38 juta bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Laporan penuh di saluran 501 dan netsarawani.com serta dagangnews.com.